Salam, Yang Berhormat Bruas. Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengurusi kerana membenarkan saya membahas di peringkat Jawatankuasa Kementerian Dalam Negeri. Butiran 0200, Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Tan Sri Pengurusi, selepas saya membahaskan tentang kekurangan pekerja di beberapa sektor dalam negara kita, Menteri Dalam Negeri telah pun membalas kepada ucapan saya dalam media mengatakan bahawa border ataupun sempadan tidak boleh dibuka kerana ada masalah kesihatan dan faktor-faktor kesihatan dan ketenteraman awam yang perlu dipertimbangkan. Dan Tan Sri Pengurusi, ini menunjukkan bahawa menteri ini memang tidak layak untuk terus menjadi menteri kerana hampir 2 tahun perkara ini sudah berlarutan. Dunia telah pun membuka sempadan mereka, tetapi menteri ini masih lagi hanya dapat lihat masalah saja. Tak ada penyelesaian kepada kekurangan pekerja dalam negara kita. Dan oleh yang demikian, Tan Sri Yang di-Pertua, saya memohonlah melainkan beliau boleh memberi satu penyelesaian kepada masalah kekurangan pekerja yang begitu runcing ini perlu berunduh untuk yang lebih berkelayakan untuk menjadi menteri. Kerana sekarang masanya ialah extraordinary times. Extraordinary times memerlukan extraordinary measures. Kalau seseorang menteri itu tidak tahu sekarang ada extraordinary time, dia tidak layak untuk menjadi menyandang jawatan ini. Tan Sri Pengurusi, negara kita ni kekurangan berpuluh-puluh bilion ringgit setiap tahun. Dalam industri sawit dianggarkan 20 bilion kita kerugian kerana tidak cukup pekerja, dan di industri sarung tangan dianggarkan kita kerugian 15 bilion setahun kerana tak cukup 20,000 hingga 30,000 pekerja, dan dalam industri elektronik dan elektrik lebih kurang 16,000 pekerja yang kita ada kekurangan pekerja. Dan ekspor keseluruhan industri ini sangat penting kepada negara kerana kita mengeksporkan lebih kurang 366 bilion setiap tahun ataupun 40% daripada jumlah ekspor. Dan jawapan yang terkini yang saya dapat ialah sekarang telah dibuat satu keputusan pada 26 Oktober 2021 bahawa Jabatan Immigration boleh memberikan kelulusan bersyarat sebanyak 70% daripada jumlah permohonan kota yang telah diluluskan verifikasi parti. Kalau mereka layak, kenapa 70%? Macam Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Sumber Manusia ini nak kongsi habuang. Why 70%? Kalau mereka layak yang sudah ada di negara kita ni, haruslah luluskan 100%. Jadi harap kerajaan dapat menyelesaikan perkara ini serta-merta. Berpuluh-puluh bilion ringgit dan juga cukai beribu-bilion ringgit yang kita kerugian. Perkara kedua, 050600, kad dan dokumen pengenalan. Kad pengenalan dan sijil kelahiran dirampas apabila seorang anak angkat itu didapati tidak mengikut proses perundangan. Dan Tan Sri Pengurusi, kita dapati kerajaan ni mencari masalah dan bukan menumpukan perhatian dalam perkara-perkara yang memanfaatkan negara kita. Anak angkat seperti Chang Ming Ying, nombor kad pengenalan 6810202 086389, dan anak Yu Sing Ni, nombor MyKit 060523100532, nombor daftar kelahiran BR 20544. Mereka ini dilucutkan kerayakan mereka semata-mata kerana mereka tidak boleh buktikan mereka dilahirkan oleh seorang rakyat Malaysia.
Tan Sri Pengerusi, memandangkan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 19 hari bulan November 2021 bahawa seorang anak angkat itu dianggap berwarga negara Malaysia melainkan dibuktikan sebaliknya. Saya berharap kerajaan akan menghormati keputusan itu dan memulihkan segera kerayakan kepada orang-orang seperti Chan Ming Yin dan Yu Sing Ni ini. Tan Sri bagi 2 minit boleh. Okay, terima kasih. Perkara ketiga, 020100 Kepolisian. Saya terperanjat dalam dialog saya dengan Ketua Polis Daerah Manjung pada hari Sabtu yang lepas tentang peningkatan kecurian kelapa sawit akibat kenaikan harga sawit yang melambung tinggi. Saya terperanjat apabila polis mengatakan kes-kes ini hanya boleh diambil tindakan di bawah Minor Offences Act dan bukan atas kanun keselesaan di bawah kecurian, kerana dikatakan kelapa sawit, buah kelapa, tandang kelapa sawit ini tak ada nombor serial dan tidak boleh dibuktikan. Rakyat sudah kehilangan keyakinan kepada polis kerana tidak dapat menyelesaikan kecurian ini secara berkesan. Di manakah perisikan polis? Polis mesti berupaya mengawal kecurian ini. Jadi saya harap dapat penjelasan kenapa kes kecurian ini tidak boleh ditandingi oleh pihak polis. Dan akhir sekali, diskaun saman polis. Baru-baru ini diumumkan dapat saman dari 9 Disember hingga 12 Disember ini, polis akan memberikan diskaun saman yang kompaun yang dikenakan. Tan Sri Yang di-Pertua, ini merupakan satu perkara yang amat memalukan dan kerana undang-undang ini sudah seperti samang ini macam boleh dibuat diskaun di supermarket yang bermusim-musim. Mereka yang ikut undang-undang, yang bayar sebelum tarikh yang ditetapkan, mereka bayar dengan penuh. Mereka yang tak ikut undang-undang, tak nak bayar, boleh dapat diskaun. Dulu 50%, sekarang 80%. Ini merupakan satu penghinaan kepada kedaulatan undang-undang. Saya cadangkan polis jangan keluarkan mana apa-apa saman melainkan mereka boleh melaksanakan mereka secara berkesan. Saya cadangkan semua saman-saman hanya dikeluarkan di tempat-tempat yang perlu, bukan di kampung-kampung, di tempat orang ramai yang kurang orang yang kepadatan penduduk kurang tentang macam-macam saman, topi keledar ataupun speeding etc. Saya cadangkan semua saman yang polis tidak dapat dilaksanakan ataupun melaksanakan tindakan dalam masa 6 bulan dibatalkan, because a summon is not meant to be revenue generating. So itulah saja, saya harap polis mempertimbangkan cadangan saya. Terima kasih. Yang Mohd Jempol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi